Kita masih lagi dalam liqa perbincangan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'ul Asrar fi sirati Nabi al-Mukhtar karangan Al-Imam Bahraq Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Syukran. Dan kita telah sampai pada bab yang keempat, dan sekarang masuk pada faidatun azimah. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratih, خرج الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه السابق واللاحق، والحافظ أبو حفص عمر بن شاهن في كتابه الناسخ والمنسوخ أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها لي فأحياها فآمنت به. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahawa Al-Imam Khatib, Abu Bakar Khatib, dan juga Al-Imam Sohotanya mana tu? Mula lain saya tak ingat. Boleh tak? Dia kecil ya, dia kecil. Skrin dia kecil. Jadi ada yang baru. Oh, baru tak? Okey. Luar baunya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Faidatun 'azimatun. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi, telah berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tadhkirahnya, kharraja al-Hafiz Abu Bakr al-Khatib fi kitabih as-Sabiq wal-Lahiq, wal-Hafiz Abu Hafs Umar ibn Shahin fi kitabih an-Nasikh wal-Mansukh annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada' dhahabtu liqabri ummi fasa'altu Allah an yuhyiyaha li fa ahyaha fa amanat bi. Jadi baginda menyebut bahawa aku telah pergi, kata Rasulullah, ke kubur ibuku pada ketika Hajjatul Wada', dan aku telah meminta kepada Allah untuk menghidupkan semula ibuku untukku, fa ahyaha, dan Allah menghidupkan kembali ibuku, fa amanat bi, dan beliau mic tak masuk. Hah? Okay dah?
Suara tak jelas. Tak jelas suara. Dia dengar kod lain lagi kuat. Suara. Saya nak cucuk tak? Dah dengar lah? Dah dengar? Okey. Cuba dengar. Dengar dah? Okey. Baik. Jadi baginda Nabi SAW seperti yang dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Abu Bakar Khatib dan juga Al-Imam Ibn Syahin, bahawa Sayyidina Rasul SAW telah bersabda dalam Hajjatul Wada', ketika Hajjatul Wada', "Zahabtu li qabri ummi", saya telah pergi ke kubur ibuku dan saya telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan kembali beliau untukku, dan Allah menghidupkan beliau untukku, maka beliau beriman kepadaku. Maka ini ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza dzakarahu As-Suhaili fi Rawd al-Unuf. Ini syarah kepada Sirah Ibn Hisham karangan Al-Imam As-Suhaili, anna min qasaisihi sallallahu alaihi wasallam, di antara qasais, khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam As-Suhaili, anna Allah Ta'ala ahya lahu abawaihi fa amana bih, iaitu dihidupkan kembali ibu dan ayah Nabi untuk Nabi, dan kemudian kedua-dua mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. قال القرطبي فهذا ناسق لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه وقال استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. Jadi ini nasikh lima fi sahih Muslim. Kata Imam Qurtubi ini menasahkan apa yang ada dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa aku telah melawat kubur ibuku dan aku diizinkan oleh Allah. Ketika aku minta izin untuk melawat kubur ibuku, Allah mengizinkan. Tapi ketika aku ingin memohon istighfar kepada ibuku, maka Allah tidak izinkan. Faham? Baik. Qala al-Qurtubi fa imanuhuma bihi ba'da ar-raj'ati ينفعوهما كرامة له صلى الله عليه وسلم كما وقعت صلاة سليمان عليه السلام أداء لما رد الله عليه الشمس بعد غروبها كرامة له والله يختص برحمته من يشاء ويكرم بكرامته من يشاء. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, iman kedua mereka tersebut setelah raja'ah, ba'da raja'ati, iaitu setelah mereka dihidupkan kembali, ini adalah dan bermanfaat iman mereka tersebut karamatan lahu, sebagai karamah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Sulaiman. Waktu baginda Sulaiman tertinggal solat, maka Allah Ta'ala kembalikan semula matahari. Nah, pada waktu tersebut solat asar, Sulaiman terlupa untuk menunaikan solat asar,
sampai dah terbenam matahari. Maka kemudian karamah bagi Sayyidina Sulaiman dikembalikan semula matahari, dan Nabi Sulaiman menunaikan semula asar adaan pada waktunya, karamatan lahu. Jadi Allah Ta'ala boleh khususkan rahmatnya kepada siapa pun. Jadi disamakan isu tersebut kerana kedua-duanya raja'ah, kedua-duanya dikembalikan dan kemudian dikira pada waktu kembali tersebut. Jadi ini bukan dikira sebagai qada, la, nah, adaan. Dan itu adalah karamah kepada Sayyidina Sulaiman, dan begitu juga karamah kepada Nabi kita Muhammad. Dikembalikan Nabi kita Muhammad, ibu dan ayah Nabi hidup, dan kemudian beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Sebahagian para masyayikh, tadi Maulana Syekh Yusri hafizahullahu taala, ketika mana mensyarahkan hadis ista'zantu rabbi an azura qabraha fa'adhina li fasta'zantuhu an astaghfira laha falam ya'dhan li. Aku memohon ampun kepada Allah ketika melawat kubur, aku minta izin kepada Allah untuk melawat kubur ibuku, Allah mengizinkan. Tapi ketika nak mohon ampun kepada ibuku, Allah tidak izinkan. Kata Maulana Syekh Yusri, tidak diizinkan. Sebahagian orang memahami bahawa ibu Nabi bukan ahlinya untuk diistighfar. Maksudnya katanya kerana dia bukan beriman kepada Nabi SAW, maka dia bukan ahli untuk seorang tadi boleh menerima istighfar. Kata Syekh Yusri, tidak. Kenapa Allah Ta'ala melarang untuk istighfar pada waktu itu kepada ibu? Nah, istighfar kerana dilakukan tadi untuk mohon ampun dosa, kerana ibunya tidak dosa, kerana ibunya tidak berdosa, dan kerana imannya kamil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kenapa dihidupkan balik untuk beriman kepada Nabi? Beriman kepada Nabi untuk mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan beriman ketika di dunia sebelum Nabi SAW lahir, yang mana mereka telah berpegang dengan agama Hanif, dan agama tersebut adalah agama Sayyidina Ibrahim AS, ataupun mereka tergolong di kalangan ahli fatrah, yakni orang-orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kosong ataupun tidak ada Nabi diutuskan pada ketika tersebut. Maka ahli fatrah, para ulama mengatakan bahawa mereka masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, maka tak akan disiksa. Nah, kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Nah, ini kami tidak akan menyiksa mereka sehinggalah diutuskan kepada mereka rasul. Jadi ibu dan ayah Nabi pada zaman tersebut, zaman tidak ada rasul. Kerana fatrah di antara Sayyidina Isa AS dengan Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutuskan adalah lebih kurang tempohnya 500 tahun. Kosong daripada para Nabi. Tidak ada Nabi diutuskan pada waktu tersebut. Jadi ibu ayah Nabi dalam keadaan ahli fatrah. Jadi kalau kata dah ahli fatrah, maka dihidupkan mereka berdua sebagai karamah kepada Sayyidina Rasul SAW untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, itu kalau kata di ahli fatrah lah. Kalau mak ayah Nabi adalah beragama dengan agama Hanif, maka mereka telah mendapatkan dua keimanan pada waktu tersebut. Ini beriman dengan Sayyidina Ibrahim AS sebelumnya, dan beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kerana ahli fatrah, berlaku perbincangan di kalangan ulama, di manakah syurganya mereka. Sebahagian ulama mengatakan ahli fatrah punya syurga yang khusus, yang bukan seperti syurga ahli amal. Maka disebabkan tu, kalau kata ikut pandangan tersebut, maka ibu dan ayah Nabi, disebabkan mereka beriman dengan Rasulullah, maka mereka nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ambil ni, tak? Ambil kitab tu, apa, Aqidatul Awam. Tu Nurul Zalam tu. Ada yang abang punya sebelah dia.
Dalam ini ada disebut berkenaan dengan ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagian ulama mengatakan haballahu an-nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummuhu wa kadha abahu لإيمان به فضلا منيفا فسلم فالقديم بذا قدير فإن كان الحديث به ضعيفا. Jadi Allah Ta'ala mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada baginda Nabi mazida fadlin, dengan kelebihan yang tambahan. Ala fadlin, yakni mazida fadlin ala fadlin. Ini diletakkan kelebihan demi kelebihan. Kana bihi ra'ufa, dan Allah kasih kepada Nabi, iaitu dengan cara apa dia? Fa ahya ummuhu wa kadza abahu, dihidupkan ibu dan juga ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam liimanan bihi, untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallim fal qadimu bidza qadirun. Terima saja. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan perkara tersebut. Allah Maha Qudrah. Fa in kana al hadithu bihi dha'ifa, walaupun hadisnya dhaif. Walaupun hadisnya dhaif. Itu sebahagian ulama mengatakan ya walaupun dhaif, tapi dhaif tadi yu'malu bihi fil fadail wal manaqib. Dan ini manaqib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi ahli haqiqah, kata Imam Nawawi Al-Jawi, la'alla hadha al-hadith sahha inda ahli al-haqiqah bi tariq al-kashf. Kama asyara ilaihi ba'duhum, sebahagian menyebutkan apa? Aiqantu anna aban nabiyyi wa ummuhu ahyahuma ar-rabbul karimul bari. Aku yakin bahawa bapa dan ibunya Nabi, kedua-dua mereka dihidupkan oleh Tuhan yang Maha Mulia. Hatta lahu syahida bisidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtari. Sehingga mereka lahu syahida bisidqi risalatin. Hatta lahu, maksudnya sehinggalah kedua mereka membenarkan risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benarkan, fatilka karamatul mukhtari, kerana itu adalah kemuliaan anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Mukhtar, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadits wa man yaqulu bi dha'fihi. Hadis itu kalau siapa yang kata dhaif, fa huwa dha'ifu 'anil haqiqati 'ari. Maka dialah yang dhaif daripada kebenaran dan kebaikan, daripada haqiqah. Jadi kerana itu kita beriman bahawa ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak balik tempat dia. Wa fi sanati sabi'ah, pada tahun yang ke-7, wafada jadduhu Abdul Muttalib ala Sayf bin Ziyazan al-Himyari, litahni'atihi bi akhdhihi San'a wa bi dhafarihi bil Habashah. Jadi pada tahun ke-7, datuk Nabi kita Muhammad Sayyidina Abdul Muttalib telah pergi melawat Sayf ibn Ziyazan al-Himyari, raja San'a pada waktu tersebut, raja Yaman, untuk mengucapkan tahniah kerana beliau telah berjaya mengambil San'a kembali dan kemudian berjaya melepaskan diri daripada tahanan Habsyah. Fa akramahu wa akhbarahu huwa wal kuhanu al-wafiduna alaihi bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan datuk Nabi Sayyidina Abdul Muttalib dan para kuhan ataupun pendeta, para bomo pada waktu tersebut yang ada bersama dengan Sayf ibn Ziyazan al-Himyari, memaklumkan tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu abuhu wa annahu sayakunu lahu sya'nun 'azimun. Dan kata kamu adalah bapaknya, itu datuknya. Dan kamu adalah maksud bapak tadi maksudnya apa dia? Yang akan menjaga urusan anak tersebut pada ketika anak tadi kecil. Wa annahu sayakunu lahu sya'nun 'azim. Dan
Sayyidina Rasul, anak itu akan mempunyai kedudukan yang agung. Wa fi sanati tsaminah tufiya jadduhu Abdul Muttalib fakafalahu ammuhu Abu Talib wasmuhu Abdu Manaf li'annahu syaqiqu Abdillah fa ahsana kafalatahu wa ta'arrafa minhu al-yumna wal barakah wa dafa'a anhu ba'da mab'athihi bi yadihi wa lisanihi wa kana idza akala huwa wa auladuhu fa akala ma'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam syabi'u wa idza lam ya'kul ma'ahum lam yashba'u. Pada tahun yang ke-8 wafat datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Sayyidina Abu Talib dan namanya Abdu Manaf. Dan dia adalah saudara kandung kepada Abdullah. Sayyidina Abdullah ada ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat baik penjagaan beliau terhadap Nabi kita Muhammad, sehingga kasihnya beliau kepada Rasulullah melebihi kasihnya kepada anak-anaknya sendiri. Nah, kita kalau biasanya kalau bapa saudara dengan anak dia sendiri dengan anak saudara, kemungkinanlah dia akan lebih sayang pada anak dia sendiri dibanding dengan anak saudaranya. Itu anak saudara dia. Kalau dia tak ada anak, lainlah. Ini anak dia pun ramai, tak ada anak saudara dia lagi, tapi yang lebih dia bagi perhatian adalah kepada anak saudaranya. Ini Abu Talib. Malah dia pernah pesan kepada anak-anak dia, jangan makan lagi mana anak-anak kamu tidak makan. Lagi mana anak-anak tidak makan, Sayyidina Rasulullah SAW tak makan dengan kamu, jangan kamu makan. Kalau dia bawa balik makanan, kalau anak-anaknya lapar nak makan, saja kalau kamu makan dah, nak makan dulu makan, tapi kamu akan lapar nanti. Kalau makan dengan Rasulullah, kamu akan kenyang. Dengan Muhammad, kamu akan kenyang. Dan sungguh berlaku begitu. Ada beberapa peristiwa yang mereka makan tanpa kehadiran Nabi dan mereka lapar selepas tu. Makanan tak cukup. Tapi bila Nabi ada bersama, walaupun makanan sedikit, tapi makanan tadi akan jadi berkat. Maka kenyang makan pada waktu tersebut. Itu kata sebagian ulama, antara seperti yang disebut oleh Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Malik, menjadi adat pada waktu tersebut di kalangan ahli Madinah, mereka akan makan bersama dengan orang yang namanya nama Muhammad ataupun Ahmad, kerana diharapkan barakah ketika mana makan bersama dengan orang yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Dan perkara tadi mujarrab. Sebab tu Al-Imam Syekh Yusuf Nabahani ada sebut dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul berkenaan dengan fadilat meletakkan nama seorang tersebut dengan Muhammad ataupun Ahmad, maka ini akan mendatangkan barakah dalam ahli keluarga tersebut. Orang Melayu kita ni cukup ambil berat tentang masalah tersebut. Banyak nama anak-anak letak Muhammad kat depan, walaupun dia ada nama lain di belakang murakkab, dia akan letak Muhammad biasanya. Tapi dah zaman lah ni macam-macam nama lah. Baik. Wa fi sanati tsalitsata asyrata, pada tahun yang ke-13, kharaja bihi ammuhu Abu Talib fi tijaratin ila Syam. Falamma balaghu Busra ra'ahu ar-rahibu bahira bi fathi al-muwahhadati wa kasri al-muhmalati mamduda fatahaqqaqa fihi sifatun nubuwah فأمر تحقق فيه صفات النبوة يعني تحقق هو Sayyidina Bahira telah melihat sifat kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahaqqaqa fihi sifati an-nubuwah fa amara Aba Talib an yaruddahu ila Makkah khaufan alaihi min al-yahudi wan nasara faraja'a bih. Maka beliau mengarahkan Abu Talib untuk membawa pulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Makkah kerana bimbang dengan kejahatan Yahudi dan Nasrani yang mereka akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وروى الترمذي في جامعه أن نفرا من الروم أرادوا به سوءا فمنعهم بحيرا وذكرهم الله
وقال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه أيقدر أحد من الناس أن يرده فقالوا لا وانصرفوا. Jadi dalam Jami' Tirmizi diriwayatkan bahawa ada satu rombongan daripada Rom yang mereka datang semata-mata untuk membunuh Nabi SAW. Lalu mereka di kawasan Bahira, dan mereka kata ada tak pernah lalu seorang yang dikatakan dia Nabi akhir zaman, kerana kami telah membaca dalam kitab pada bulan sekian-sekian, pada tahun ini, pada waktu ini, dia telah melalui tempat ini. Sampai macam tu sekali detailnya, mereka boleh tahu perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Dan waktu tu Nabi dah patah balik dah ke Makkah. Perjalanan katanya kalau diikut dalam bentuk kilometer, maksudnya Abu Talib telah bergerak bersama dengan Rasulullah pada waktu tersebut untuk menuju ke Busra, hampir 500 km. Dan keadaan zaman tersebut, dan tidak ada kenderaan biasa macam kita sekarang. Maksudnya ada unta, keldai, kuda saja. 500 km bukan tempoh yang pendek. 80 km pun boleh ambil 3 hari 3 malam. Dah atas lagi kalau kata 500 km. Maksudnya hampir seminggu ke 2 minggu perjalanan, dan terpaksa patah balik tanpa pergi meniaga. Cuma Sayyidina Abi Talib menyuruh kepada rombongan dia untuk meneruskan perjalanan, diserahkan barang-barang dia kepada pekerja dia untuk berniaga, dan beliau balik bersama dengan Nabi SAW. Maksudnya dia tokek ni, maksudnya dia sekali dalam perjalanan tersebut untuk tengok niagaan dia tadi, tapi tak, kasihnya kepada Nabi melebihi kasihnya kepada dunia pada waktu tersebut. Bagaimana orang yang begini kalau mereka tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? InsyaAllah Abi Talib akan diselamatkan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka bila mana kelompok ni datang untuk nak bunuh Nabi SAW, ditanya kepada Bahira, maka Bahira mengatakan, afara'aitum amran aradallahu an yaqdiyahu. Apa pandangan kamu semua kalau satu urusan yang telah Allah Ta'ala berkehendak untuk menyelesaikan dan mengadakan perkara tersebut, ayaqdiru ahadun minan nasi an yaruddah, ada orang yang mampu untuk melahan dan melawan perkara tersebut? Maka mereka kata tidak akan mampu. Maka balik. Maka mereka pun pulang kerana tahu bahawa mereka tidak akan berjaya untuk melakukan yang tidak baik kepada Nabi SAW. Di dalam Syarafil Mustafa karangan Qarqushi Naisaburi itu lebih banyak lagi kisah berkenaan dengan keajaiban sebelum Nabi lahir. Kisah peristiwa orang nak membunuh ayah Nabi SAW, dan peristiwa ajaib yang berlaku ketika mana hampir pembunuhan tadi berlaku. Semua dicerita dalam Syarafil Mustafa karangan Al-Imam Qarqushi Naisaburi. Boleh rujuk di dalam situ. Wa fi sanati ar-rabi'ata 'ashrata kanat harbul fijari bi kasri al-fa' wa jim baina Quraisy wa Hawazin. Sumiyat bidzalika liwuqu'iha fi syahr al-haram. Wa tatawalat al-harb bainahum wa kanat ad-da'iratu li Hawazin 'ala Quraisy hatta shahidaha sallallahu alaihi wasallam yawman ma'a qaumihi fanqalabat ad-da'iratu lahum 'ala Hawazin. Jadi pada tahun yang ke-14 berlaku peperangan Fijar. Yang mana waktu itu berlaku di antara Quraisy dengan Hawazin. Jadi dinamakan dia dengan Fijar kerana dia berlaku pada hari haram. Jadi Fijar maksudnya infijar. So akan meletus pada bulan haram berlaku. Dan panjang tempoh peperangan tersebut sehinggalah daerah li Hawazin ala Quraisy. Maksudnya Hawazin pada permulaannya nampak seakan menguasai dan juga akan mengalahkan Quraisy, dan Nabi sempat melihat suasana tersebut, dan akhirnya dalam beberapa tempoh kembali Quraisy boleh mengepung Hawazin. Dan menang. Harbul Fijar, Quraisy menang menentang Hawazin dalam peperangan tersebut. Dan setelah itu berlakunya perjanjian. Thumma aqadat Quraisy halfal fudul linusratil mazlum fashahidahum sallallahu alaihi wasallam
Dan Quraisy mengangkat perjanjian Hilfal Fudul. Perjanjian Hilfal Fudul ini tujuannya adalah untuk nusrati al-mazlum, yakni membantu orang-orang yang dizalimi. Nah, baik. Jadi bila mana berlakunya perjanjian tersebut, fasyahidahum sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengikuti perjanjian tersebut. Dan Nabi pernah mengatakan bahawa kalaulah ada lagi perjanjian tersebut berlaku pada waktu sekarang, aku akan ikuti perjanjian tadi. So, kerana kasihnya Nabi dengan keadilan, dengan kebaikan, maka maksud Nabi SAW, kalau ada lagi di sini, maksudnya kalau ada di kalangan kufar yang melakukan perjanjian sedemikian, Nabi akan bersama dengan mereka. Maksudnya dengan perjanjian tersebut. Kerana untuk menegakkan keadilan dan sebagainya, semua kaum nak benda tersebut. Semua kaum, semua bangsa, semua agama inginkan kebaikan. Tidak mau kezaliman. Jadi Nabi kata, aku akan bersama dengan mereka. Wa kana sababuhu anna rajulan qadima Makkah bimata'in. Jadi apa sebab berlakunya perjanjian tersebut? Sebabnya kerana ada seorang lelaki yang datang ke Makkah dengan barang-barang dagangan dia. Fabta'ahu minhu al-'As bin Wa'il as-Sahmi wa zalamahu as-saman. Maka 'As bin Wa'il as-Sahmi telah melakukan kezaliman kepada lelaki tersebut, iaitu dengan cara beli barang tapi dia menzalimi harganya. Kena berkenalah. Fasyakahu, maka lelaki ini terus mengadu. Falam yunsifhu ahadun, seorang pun tak ambil hirau dengan laporan beliau, lelaki tadi. Fa'awfa ala jabal Abi Qubais wa ansyada bi'ala sautih, maka dia terus naik ke atas Jabal Abi Qubais yang berada sebelah Bukit Safa, dan kemudian dia terus menyebutkan dengan suara yang lantang, ya ala fihrin limazlumin bida'atuhu bi batni makkata na'id dari wan nafari wa muhrimin ash'athin lam yaqdi umratahu ya lirrijali wa bainal hijri wal hajri. Jadi dia mengadu, kata ini orang datang daripada jauh dengan barang yang kemudian dizalimi, tak ada seorang pun yang ambil berat tentang dia. Lebih kurang itulah ayat dia yang dia telah mengadu pada waktu tersebut. Faqala Zubair bin Abdul Muttalib bin Hashim, wallahi la sabra li ala hadzal amr. Maka kata Sayyidina Zubair ibn Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, tapi dia ibunya lain, bapa saudara Nabi, amun Nabi. Cuma ibunya tak sama dengan ibu Sayyidina Abdullah. Kerana ibu dengan Sayyidina Abdullah yang lahir Sayyidina siapa? Sayyidina Abi Talib dengan Sayyidina Abdullah. Mereka dua adik-beradik, seibu dan sebapa. Yang ni adik-beradik sebapa dengan Nabi, ayah Nabi SAW. Kata dia, la sabra li ala hadzal amr, saya tak sabar lagi dengan perkara begini. Fajama'a bani Abdi Manaf wa bani Zuhrata wa bani Asadin wa Taiman fi dari Abdullah bin Jud'an at-Taimi wa qad sana'a lahum ibnu Jud'an ta'aman. Jadi mereka berkumpul di rumah Ibnu Jud'an, dan Ibnu Jud'an membuat makan pada hari tersebut. Fatahalafu liyakunanna aunan lil mazlumi 'ala zalim, maka mereka berjanji untuk mempertahankan orang-orang yang dizalimi daripada orang yang zalim. Summa ataw al-'As bin Wa'il fantaza'u sil'ata ar-rajul minhu qahara. Dan mereka pergi ke rumah As. As ni siapa dia? Ni ketua Quraisy, antara pemuka-pemuka Quraisy. Ni kalau kata bahasanya waktu ni kira orang besar lah, orang besar di Quraisy atau menteri-menteri pada waktu tersebut. Dirampas, terus barang yang telah dia zalimi diserahkan kembali kepada lelaki tersebut. Fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi SAW dalam hadis, syahidtu ma'a umumati fi dar ibn Jud'an min hilf al-fudul ma law du'itu ilayhi al-yawma la ajabtu. Jadi kata Sayyidina Rasul, aku telah mengikuti bersama dengan bapa-bapa saudaraku di rumah Ibnu Jud'an, iaitu mengikuti hilf al-fudul.
ma law du'itu ilaihi al-yawm, dan kalaulah hari ini aku dijemput lagi untuk perkara sedemikian, maka aku akan menerima jemputan tersebut. Faham? Wa fi sanatil khamisati wal 20 kharaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a maisarata ghulami Khadijah fi tijaratin laha bi ujratin farabiha adha'afa ma yarbahu an-nasu. Jadi Nabi pergi berniaga, bekerja dengan Sayyidatina Khadijah, ditemani oleh Maisarah pergi ke Syam. Nah, dan dalam perjalanan, dan kemudian mereka berniaga dan mendapatkan keuntungan melebihi keuntungan yang diperolehi oleh orang biasa. Falamma raja'a adha'afat lahu Khadijatul ujrah. Maka Sayyidina Khadijah menambahkan lagi gajinya. Wa syahada minhu Maisaratu fi tilka as-safarah anwa'an min alamatin nubuwah. Maka dia ceritakan kepada Sayyidina Khadijah apa yang telah dia lihat. Minha annahu kana idza ishtadda al-harru dhallalathu ghamamatun wa tasiruhu bi sayrihi wa taqifu fi wuqufihi. Antaranya beliau awan mengikuti kepala Nabi SAW. Nah, kemana saja arah Nabi SAW tuju, maka awan tadi akan mengikuti baginda Rasul SAW. Maka itu yang menerbitkan perasaan dalam hati Sayyidatina Khadijah. Waktu sebelum tu lagi sebenarnya Sayyidatina Khadijah dah menunggu Nabi kita Muhammad SAW, cuma tak tengok tanda lagi. Kalau dengar tanda-tanda tersebut, maka akhirnya beliau meminang Nabi kita Muhammad dan kemudian berkahwin dengan baginda Nabi, dan beliau mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Tamam? Dan semalam haul Ummuna Khadijah, Allah Ta'ala memuliakan beliau dengan berkat perjuangan dan juga kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Moga kita juga mendapatkan keberkatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra alaiha salam. Syai'un lillahi laha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فائدة الظاهر أن تضليله بالغمام كان قبل البعثة. في حديث الحجرة أن أبا بكر ظلله بثوب. Jadi zahirnya dilindungi oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan awan tersebut itu sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Karena terdapat hadis dalam hijrah bahawa Sayyidina Abu Bakar dhallalahu bithawb. Dalam hijrah disebutkan kata Sayyidina Nabi SAW pernah dilindungi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan bajunya, dengan kainnya. Tamam? Baik. Wa fi qissati Ghawrath kunna idza ra'ayna syajaratan dhalilatan taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Ghawrath disebutkan bahawa kami ketika mana melihat ada teduhan pada pokok, kami akan tinggalkan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi tak dilindungi lagi selepas tu. Maksudnya sebelumnya adalah kerana itu tanda sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebutkan secara umumnya, para sahabat melindungi Nabi SAW pada zahir, kerana mereka melihat Nabi dengan zahir. Padahal Nabi kita SAW nur, dan nur tidak perlu kepada zil. Sayyidina Rasul nur tidak perlu kepada Nabi. Diutus menjadi Rasul sebelum Nabi SAW menjadi Rasul. Baginda SAW telah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, maka antara tandanya dilindungi dengan awan. Maka tahqiq dengan perkara tersebut, Allah Ta'ala mengadakan begitu kepada Nabi SAW sebelum Nabi menjadi Rasul. Tapi setelah Nabi menjadi Rasul, maka dikumpulkan kepada Nabi dengan nur yang luar biasa. Dan Nabi SAW juga nur. Jadi kita katakan itu bukan bermaksud Nabi nur setelah menjadi Nabi. Tidak. Nabi nur sebelum itu lagi. Cuma untuk tahqiqkan apa yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, maka Allah Ta'ala menjalankan dengan apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan.
Maka setelah Nabi menjadi Rasul, maka tidak lagi perlu dengan perkara tersebut. Tak diperlukan lagi dengan tutupan awan tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau kita sebut daripada segi hakikah, pada Nabi Nur tidak perlu kepada sesuatu untuk melindungi. Baik. Minha ay min alamatin nubuwah annahum marru birahibin yuqalu lahu Nastur bi fathihin nun faqala limaysarata man hadha al-fata faqala huwa min ahli Makkah min ahli al-haram faqala ashhadu annahu nabiyyun wa annahu akhirul anbiya. Ini apa yang berlaku ketika mereka melalui Nastur. Mungkin di sinilah yang berlakunya peristiwa Nabi SAW singgah di bawah pokok yang berada di Jordan tu. Dia pergi pokok Buqai'awiyah. Syajarah Buqai'awiyah yang dilawat oleh para masyayikh. Baru-baru ni pun Maulana Syekh Ali Jum'ah, Al-Habib Omar, Syekh Hamzah Yusuf dan beberapa masyayikh kibar semua pakat pergi ke situ dan dibuat majlis menerangkan tentang peristiwa yang berlaku dalam sirah, dan Maulana Syekh Ali dijemput untuk menerangkan tentang sejarah yang berlaku di tempat tersebut. Alhamdulillah, saya pada beberapa tahun yang lalu pernah pergi ke pokok tersebut. Duduk di pokok. Kami pergi pada musim pokok tu ada daun. Dia ada musim tertentu yang pokok tu dia akan mati. Dia jadi luruh daun dia, kemudian dia hidup balik. Pada musim yang tertentu, musim sejuk biasanya dia akan gugur daun dia. Tapi kalau musim panas sikit, dia akan tumbuh balik daun-daun dia. Tepi itu ada macam wadi, dan tengah tu padang pasir yang bukan padang pasir dan kemudian padang batu yang pokok tak ada langsung, tiba-tiba ada pokok tu, satu-satunya pokok yang hijau, elok. Jadi alhamdulillah kita dah sempat sampai di tempat tersebut. Baik. Wahia, dan pada tahun ini juga, wa minha ma syahadahu min sidqihi wa amanatihi wa khuluqihi al-azim fa akhbara maysaratu khadijata bima syahadahu min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wa khuluqihi wa barakatihi fa khatabathu ila nafsiha. Maka bila diceritakan tentang kebaikan Nabi SAW, akhlaknya, kemuliaannya, mukjizat yang telah diperlihatkan oleh Allah, ataupun dimaksudkan dengan sini adalah irhasat yang telah berikan kepada baginda Rasul, maka Sayyidah Khadijah meminang baginda Nabi untuk dirinya. Wahia Khadijah bintu Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay. Wa kanat Khadijah min afdali nisa'i Quraisy hasaban wa nasaban wa jamalan wa mala. Jadi kesemua kebaikan terkumpul kepada Sayyidah Khadijah. Kebaikan nasab, kebaikan muruah dirinya, kecantikan rupa parasnya, dan juga hartanya yang melimpah ruah, yang telah dia waris daripada suaminya yang sebelumnya, iaitu Halah. Halah. Wa qad kana kullun min qaumiha harisan ala nikahiha. Jadi semua orang bakat nak kahwin dengan dia. Fa akramahallahu bi akramil khalqi ala Allah. Maka Allah memuliakan beliau dengan yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima sabaqa fil azali min al karamah fa nakahaha. Wa baqiyat ma'ahu 25 sanah. 10 ba'da al mab'athi wa 15 qablah. Jadi beliau bersama dengan Nabi 25 tahun. Bukan tempoh yang pendek. 10 tahun setelah Nabi diutuskan dan 15 sebelum ba'dal mab'ath, 10 ba'dal mab'athi wa 15 qablahu. Jadi 10 tahun selepas Nabi diutus, 15 tahun sebelumnya. 15 tahun sebelum Nabi diutus bersama dengan Nabi, 10 tahun lagi ketika Nabi telah menjadi Rasul pada waktu itu. Wa kanat lahu 'aunan 'ala al-haqq wa hiya awwalu man aslama 'ala yadayhi min an-nisa' wa hiya ummu awladihi kullihim al-Qasim wa Abdullah at-Tahir wa Ruqayyah wa Zainab disebut sini Zainab. Ini kalau dibaca dengan
dengan mubtada' semuanya. Ataupun dibaca dengan khabar, mubtada' mahzuf. Wa Zainabu atau wa Zainaba wa Ummi Kulthum wa Fatimata illa, kalau dibaca dengan tu maksudnya itu jadi badal. Kalau baca Al-Qasimi wa Abdillahi At-Tahir jadi badal kepada auladihi. Illa Ibrahim fa inna ummahu Mariyatul Qibtiyah. Jadi anak-anak Nabi SAW semua daripada rahimnya Sayyidatina Khadijah, melainkan Sayyidina Ibrahim yang lahir daripada Sayyidatina Maryah. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Ay Maryamu khairu nisai zamaniha wa Khadijatu khairu nisai zamaniha. Dan berlaku perbincangan di kalangan ulama tentang perkara tersebut. Siapa yang paling afdal, adakah Sayyidatina Khadijah ataupun Sayyidatina Fatimah ataupun Sayyidatina Aisyah ataupun Sayyidatina Maryam? Sebagian pandangan ulama mengatakan bahawa Sayyidatina Maryam adalah wanita yang paling afdal ala al-itlaq. Daripada semua wanita yang ada dalam muka bumi, yang paling afdal Sayyidatina Maryam. Setelahnya Sayyidatina Fatimah, setelahnya Sayyidatina Khadijah, dan setelahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Tamam? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril faqala hadhihi Khadijatu fa idza atatka faqra 'alayha as-salam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannati min qasabin ay lu'lu'in mujawwaf la nasaba fihi ay ta'ab wala saqaba ay surah. Ini dalam Sahih Bukhari, pun ada juga disebutkan tentang perkara tadi. Zada Tabrani annaha qalat wassalamu wa minhu assalam wa ala Jibril assalam. Ini yang disebutkan zikir kita tu kan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu kan doa zikir tersebut, zikirnya Sayyidatina Khadijah yang kita sentiasa baca selepas solat. Kalau baca lepas solat itu zikir Sayyidatina Khadijah yang ketika mana Nabi SAW maklumkan kepada beliau bahawa Allah menyampaikan salam kepadanya. Allah sampaikan salam. Jadi sebab tu Sayyidina Jibril kata fa idza atatka, ni waktu kita dengan Nabi di Gua Hira. Jadi Nabi didatangi oleh Sayyidina Jibril, maka Sayyidina Jibril bagi tahu nanti Sayyidatina Khadijah akan datang ni, akan bawa makanan. Jadi kalau dia sampai nanti, sampaikan salam kepada dia daripada Allah dan daripada aku. Jadi Sayyidina Aisyah disampaikan salam daripada Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril ketika bertemu dengan Nabi, Sayyidina Jibril sebelum balik semula ke langit, Sayyidina Jibril akan kata sampaikan salam kepada Sayyidina Aisyah. Tapi dengan Sayyidina Khadijah, Allah sampaikan salam. Ada. Ini mulia Sayyidina Khadijah alaiha salam, isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Sayyidina Jibril kata maklumkan kepada beliau bahawa telah disiapkan di dalam syurga Allah Taala rumahnya, yakni syurga di dalam orang panggil istana dalam syurga kepadanya min qasabin ay lu'lu' mujawwaf. Qasab maksudnya lu'lu' mujawwaf, yakni permata yang telah dilubangkan. Jadi cantik, tak nak bayang macam mana. Qasab bukannya buat daripada tebu, buat daripada tebu buluh pula. Dibuat daripada buluh. Buluh lebih kurang kampung orang asli ya. Tapi buluh dalam syurga tetap tak akan sama dengan buluh di dunia. Cantiknya tu luar biasa. Dan tidak akan ada suatu yang menyamai. Kalau kita ada tempat-tempat yang tertentu yang kalau kita pernah pergi ke kawasan yang berbuluh, kawasan yang ada pokok buluh, kalau angin tiup, dia akan keluar aroma. Dan juga dia akan keluar irama. Dua sekali. Aroma, irama. Dan kalau ada lagu waktu tu, lagu Roma Irama. Dan kalau keluar lagu waktu ketika mana belaga di antara buluh dengan buluh tu, dia akan keluar bunyi yang sedap pada waktu tersebut. Pernah pergi tempat-tempat macam tu. Lepas tu angin dia lain macam. Lepas tu kawasan yang tempat tumbuhnya buluh, biasanya bawah tidak akan ada pokok renek. Kerana pokok buluh ni dia ada kita tak nak sebut dari segi sains tu, tapi lebih kurang gitulah, yang dia akan menyebabkan tidak tumbuhnya daun-daun panjang di bawah pokok buluh. Waktu bawah pokok buluh biasanya lapang. Rasanya akan lapang. Rasanya akan ada daun buluh ya. Tapi kalau kata benda lain,
Contoh macam pokok lalang apa semua takkan ada bawah daun pokok buluh. Kenapa? Kerana dia ada bahan di bawah pokok buluh seperti mana bahan yang ada pada pokok ru, yang dia akan menghalang daripada tumbuhnya pokok-pokok yang tinggi. Tu tak ada kaitan, tapi sebab kita takut khosab tu, takut orang pergi bincang kata khosab tu apa ni buluh. Buka dalam kamus kan. Khosab ni, khosab rupanya buat daripada buluh. Daripada buluh. Bukan buluh nah. Maksudnya lu'lu' mujawwaf. La nasaba fihi ay ta'ab. Tidak ada lagi keletihan pada waktu tersebut. Jadi rumahnya besar tapi tidak ada letih. Seperti mana rumah di dunia sekarang ni. Yang kita nak kena masak, suami isteri nak kena buat kerja macam-macam apa semua dalam rumah. Tak, waktu tu tak ada ta'ab lagi pada waktu tu. Waktu tu kelihatan sahaja. Nah, di sisi Allah Ta'ala. Wala saqaba, dan tidak ada surah. Yalah, dah letih mesti nak jekah orang. Kan? Apa ni barang tak kemah? Marah waktu tu kan. Tambah pula kalau rumah besar, cantik pula dia tengok berserabut. Lagilah akan marah. Tambah tak? Tak, tidak ada saqab pada waktu tersebut. Surah tidak ada, maka kesemuanya hanya kegembiraan dan kebaikan sahaja. Semoga Allah Ta'ala tempatkan kita bersama dengan Ummuna Khadijah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan bertemu dengan mereka nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung pada faedah yang seterusnya pada esok hari insya-Allah Ta'ala. Oh, ada sikit lagi no? Tapi sebenarnya tak sikit juga lah tu. Nampak sikit dua lah, tapi sebenarnya boleh tahan juga panjang. Esok insya-Allah kita akan sambung dan kita mungkin akan masuk pada bab yang kelima pada esok hari insya-Allah Ta'ala.